proses pembersihan. Allah nak hapuskan dosa kita supaya kita jadi manusia yang berkualiti, supaya nanti sebab orang yang duduk dalam syurga adalah orang yang berkualiti, orang yang bersih, tuan-tuan. Di dunia ni Allah bersihkan kita macam mana? Macam mana cara Allah bersihkan dosa kita kat dunia, tuan? Kadang-kadang orang, tuan-tuan, daripada pagi sampai tengah hari bau 5-6 kali, selalu orang istighfar masa bila? Lepas sembahyang. Berapa kali? 3 kali. Ataupun kadang-kadang dia istighfar, dia mohon ampun dan sembahyang. Tapi kadang-kadang masa bila kita mohon ampun dan sembahyang? Masa bila? Sujud antara duduk antara dua sujud. Rabbighfirli. Tapi hari ni kadang-kadang kalau kita duduk antara dua sujud, tuan-tuan, berapa saat kita berhenti duduk antara dua sujud tu? Cuba tuan-tuan kira, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, apa lagi? Wahdini wa'afini. Itu kalau sekali baca berapa saat? Katalah 1 saat, tuan-tuan. Ada berapa tu? 7 ke 8 ke? Doa kat situ. Maknanya paling kurang 8 saat, tuan-tuan kena. Ini kadang-kadang tak sampai 2 saat dia duduk antara dua sujud tu. Jadi kalau kita, tuan-tuan, duduk antara dua sujud tu tak sampai, kalau kita perhati betul-betul sekali tu baca tu dengan dipanggil tadabbur, tuan-tuan, dengan perhati, ya wahai Tuhanku, ampunikanlah aku ya Allah, kasihanilah aku, peliharalah aku, apa lagi? Apa tu dia panggil apa, muliakanlah aku. Kalau kita perhati betul-betul, tuan-tuan, paling kurang antara 7 ke 9 saat duduk antara dua sujud. Tapi kadang-kadang tak sampai 3 saat dia kata. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Kita bimbang yang kita cakap tu tidak daripada hati kita, tuan-tuan. Benar-benar tak kita cakap Rabbighfirli, Tuhanku ampunilah aku ya Allah. Nampak? Itu sebab, tuan-tuan, kadang-kadang kita punya solat ni dia tak ada kesan bagi kita. Tuan-tuan tahu tak solat, tuan-tuan, Allah terima tak terima? Tahu tak tahu? Boleh tahu ke tak boleh tahu? Boleh? Tak boleh? Tak boleh? Bagi saya dalil mengatakan tak boleh tahu. Nampak, tuan? Kena ada dalil, tuan. Buka pada surah apa? Buka pada surah Al-Ankabut. Dalil bahawa kita boleh tahu solat kita Allah terima tak terima duduk pada surah Al-Ankabut. Surah yang ke berapa? Surah yang ke-29. Surah nombor 29, tuan. Ayat yang ke-45. Ayat ni menjadi dalil bahawa kita boleh tahu Allah terima tidak solat kita. Okey? Pada ayat 45 tu Allah kata, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solah innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah kata, bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad daripada Alkitab dan dirikanlah solat. Jangan kerjakan solat, tuan-tuan, dirikan. Allah suruh dirikan solat. Okey? Sebab apa? Allah kata sesungguhnya solat yang didirikan, inna solata, sesungguhnya solat itu dia akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. So hari ini kalau kita nak tahu tanda-tanda Allah terima solat kita tidak, tengok perangai kita kat luar. Tengok fokus kehidupan kita. Apa kita fokus? Okey? Paling immediate, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan punya solat Allah terima ke tak terima, tuan-tuan, lepas tuan-tuan punya solat itu, tuan-tuan punya sayang pada Allah tu meningkat. Sebab perasaan sayang ni dia akan motivate kita untuk apa? Orang mencinta apa, tuan-tuan? Orang mencinta. Apa ciri orang mencinta? Saya cakap gitu. Apa ciri orang mencinta? Rindu. Itu sebab saya kata itu orang pecinta, kalau dia bercinta bila air dia naik kan? Ingat lagi tak tu? Apa sebab bila air dia naik? Sebab dia mandi tak basah kan? Tu orang Melayu cakap. Orang bercinta, perasan tak orang bercinta badan dia naik? Apa sebab? Sebab dia makan tak kenyang. Kenapa dia cakap macam tu, tuan-tuan? Sebab cinta itu adalah fokus pemikiran. So maknanya, tuan-tuan, kalau kita nak tahu Allah, dia panggil apa? Allah terima solat kita ke tidak? Lepas kita solat tu, tuan-tuan, kita punya iman tu. Iman apa, tuan-tuan? Rasa sayang kita. Yang akan motivate kita, tuan-tuan, untuk lebih sayang pada Allah. Lebih suka nak melakukan apa yang Allah suka tu meningkat. Tapi kalau lepas semayang tu rasa malas je, tuan-tuan, kita kena istighfar banyak-banyak lah. Takut-takut Allah tak terima solat kita ketika apa? Solat. Itu kita nak ambil apa? Jadi balik apa yang saya nak cakap tadi, tuan-tuan. Jadi orang yang bertakwa, tuan-tuan, dia tidak 100% perfect, tuan-tuan.
Dia terdedah juga kepada apa? Kesilapan. Tetapi tuan-tuan, apabila dia terdedah kepada kesilapan, Allah bagi dia alert system dalam diri dia. Dia akan cepat ingat kesalahan dia. Nampak ciri orang bertakwa. Okey, dan dia akan mohon ampun pada Allah dan dia akan cuba berazam untuk memperbaiki diri dia. Itu sebab saya katakan tuan-tuan, kita ni kena sentiasa alert tuan-tuan. Macam mana nak alert tuan-tuan? Kita kena selalu cakap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab yang bawa pemikiran kita ni tuan-tuan tidak fokus adalah syaitan. Okey? Yang kita nak fokus, yang boleh bantu kita fokus Allah SWT. Tapi fokus ni duduk di hati tuan-tuan. Fokus apa? Untuk berazam untuk sedaya upaya taat kepada Allah sepanjang-panjang hari yang kita lalui itu. Itu dia panggil fokus, itu dia panggil khusyuk tu. Dan benda nak dapat benda tu hanya dengan pertolongan Allah saja boleh dapat. Kita nak mandu kereta tuan-tuan, okay, nak mandu kereta supaya dia jadi amal soleh, senang ke susah tuan-tuan? Di antara cara latihan tuan-tuan nak fokus, nak fokus tuan-tuan buat kereta. Sebab orang paling tak tahan sekali buat kereta tuan-tuan. Dia mudah melenting kalau dia buat kereta. Jadi lain kali tuan-tuan cuba balik ni, try petang ni. Okey, keluar saja daripada pejabat, cakap, ya Allah, saya berazam untuk melakukan amal soleh sepanjang-panjang perjalanan saya balik ke rumah ni. Nampak? Cakap bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong saya untuk taat pada kamu. Kalau tuan-tuan tetapkan tuan-tuan punya fokus tuan-tuan, visi tuan-tuan yang jelas bahawa saya nak melakukan amal soleh sepanjang-panjang saya bawa kereta tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan balik kena jam, tuan-tuan tak akan irritated. Sebab tuan-tuan dah jelas tuan-tuan punya visi tadi. Yang ni yang kita nak kena selalu fokus tuan-tuan dalam setiap kita punya perbuatan kita. Orang mohon tuan-tuan pun tidak akan jejaskan tuan-tuan. Cuba sekali petang ni. 10 minit yang pertama. Dia panggil practice period. Okey, katalah tuan-tuan ambil masa setengah jam nak sampai rumah. Okey, daripada pukul katalah pukul 6 ke tuan-tuan balik. Daripada 6 sampai 6.10 ni is my practice period. Saya berazam tak mau irritated apa juga yang berlaku dalam 10 minit yang pertama. Nampak? Kalau tuan-tuan lulus 10 minit yang pertama sampai 6.10 tuan-tuan, makna tuan-tuan boleh try 10 minit yang kedua. Lepas tu 10 minit yang ketiga. Sampai rumah tuan-tuan balik dengan perasaan hati yang tenang dan senang tuan-tuan. Dengan gembira, dengan ada energi lagi. Kalau tak ada tuan-tuan, sebahagian besar tuan-tuan punya energy consume during the traffic. Okey, penat tuan-tuan. Dah lah kita kerja penat. Balik dengan traffic jam lagi penat tuan-tuan. Yang sebenarnya penat tu disebabkan sebabkan traffic jam. Bukan disebabkan kerja tuan-tuan. Yang buat kita penat adalah kita punya mindset yang negatif. Hari-hari. Yang sebenarnya setiap pekerjaan kita hari ini tuan-tuan, kalau dia amal soleh, dia sepatutnya increase our energy. Increase our energy. Bukan buat kita penat. Nampak? Okey, itu sebab kenapa para sahabat tuan-tuan, mereka berperang di siang hari tapi mereka boleh bangkit semayang di waktu malam. Sebab apa? Sebab kekuatan tu Allah yang bagi. Nampak? Yang ni kita nak train diri kita tuan-tuan. Start with our mindset, our self talk, keazaman kita, niat kita, fokus kita. Okey tuan-tuan, itu secara umum pada tengah hari ini. Saya nak terus baca buku tuan-tuan. Okey. Jadi kita cuba fokus pada apa? Pada apa ni dia panggil apa? Pada tengah hari ini supaya ia jadi amal soleh bagi kita. Bayangkan tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ni, malaikat tengah tulis rezeki kita. Tapi syaratnya amal itu mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Syarat amal soleh ni apa tuan-tuan? Innallaha amarakum idza amila ahadukum amalan an yutqina. Okey, sungguhnya Allah menyuruh kamu, okey, sekiranya kamu melakukan sesuatu perbuatan itu, lakukan ia dengan sungguh-sungguh. Itu syarat amal soleh tuan-tuan. Kesan dia tuan-tuan, kesan dia punya tanda amal tu amal soleh. Habis saja tuan-tuan lakukan amal tersebut, tuan-tuan akan get a very fine feeling in your heart. Itu Allah sebut pada surah apa? Pada surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du, surah yang ke-13 ayat 28. Allah kata alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman tuan-tuan, dia akan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Apa makna mengingat Allah tuan-tuan? Taat kepada Allah. Melakukan setiap aktiviti itu mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Setiap perbuatan yang kita lakukan mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah tuan-tuan, the first dia panggil
effect adalah you have a very fine feeling inside. That is the first effect. Nampak tu. Selain daripada Allah bagi kita pahala. Pahala tu apa tuan-tuan? Saya cakap pahala itu adalah jaminan kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Tuan-tuan kumpul banyak-banyak pahala, okey? Bila tuan-tuan ada masalah, boleh claim pada Allah untuk keluarkan tuan-tuan daripada masalah tersebut melalui pahala tersebut. Ini semua ada dalil tuan-tuan. Itu sebab Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita pernah dengar dulu cerita orang duduk dalam gua dulu kan? Saya dah cerita benda dulu. Macam mana dia keluar pada gua tu? Dengan tuntut pada Allah melalui pahala-pahala yang telah dilakukan sebelum itu. Itu seni kehidupan yang terbaik tuan-tuan. Okey, dalam hari ini tuan-tuan kita menghadapi macam-macam masalah. Tapi masalah ni hanya Allah saja boleh bagi jalan keluar tuan-tuan. Itu sebab Allah kata wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa. Kalau Allah kenakan kita dengan sesuatu apa? Dia panggil bencana, dia panggil kesusahan, Allah kata tidak ada siapa boleh angkat bencana tu kecuali aku sahaja tuan-tuan. Dan macam mana Allah angkat bencana tu? Dengan kita bertakwa pada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa bencana yang kita hadapi sekarang? Banjir. Nampak. Okey. So yang sebenarnya tuan-tuan, okey, kita boleh lakukan apa juga usaha, besarkan sungai, banyakkan parit, boleh tuan-tuan Tapi kalau kita semata-mata besarkan sungai dan banyakkan parit, Allah turunkan hujan 10 hari tuan-tuan, macam dia tidak akan selesai masalah. Yang sebenarnya tuan-tuan, kenapa Allah turunkan bencana itu pada kita? Kenapa agaknya? Ada ke kalau kita baca sifat Allah tuan-tuan? Apa tu sifat Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ni sangat apa? Sangat pemurah dan sangat belas kasihan, sangat menyayangi tuan-tuan. Cuba kita fikir tuan-tuan, ada ke Allah yang sangat menyayangi ni nak susahkan kita kat dunia ni? Kenakan kita kemarau, kenakan kita banjir, ada ke tuan-tuan? Ada ke tak ada rasanya? Tak ada tuan-tuan. Tapi kenapa kena? Kat mana Allah sebut tuan-tuan? Itu sebab kita kena rujuk pada Al-Quran. Pertama sekali tuan-tuan buka pada surah An-Nisa. Pada surah An-Nisa tuan-tuan surah yang keempat, ayat ni pelajaran yang kita nak ambil tiap-tiap hari tuan-tuan dalam setiap kehidupan kita yang sebenarnya. Okey, tapi pelajaran ni kita tak akan dapat tuan-tuan kalau kita tidak melalui Al-Quran. Okey, tuan-tuan buka pada surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-147. 147 surah yang keempat, ayat 147. Apa Allah kata? Allah kata ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Itu pada ayat 147 surah An-Nisa. Allah kata wahai manusia, aku tidak sekali-kali akan menyeksa kamu, mengazab kamu, menyusahkan kamu kalau kamu ni jenis orang yang apa? Yang bersyukur. Apa nak syukur? Yang taat kepada aku, ngaji Quran, faham dia, amalkan dia dengan ikhlas. Aku takkan susahkan kamu wahai manusia kalau kamu ni jenis orang yang mengikut peraturan aku. So kalau Allah susahkan kita maknanya kalau Allah susahkan kita maknanya mesti ada sebab. Okey, kenapa? Ada kemungkinan kita tidak taat kepada Allah. Okey, kalau kita tak taat pada Allah, Allah susahkan kita, apa maknanya? Dasarkan ayat ni, Allah kata aku tidak akan susahkan kamu kalau kamu jenis orang yang taat pada aku. Mana kalau kita susah gini apa maknanya? Ada benda yang kita kena muhasabah balik. Betul? Kena muhasabah, kena cek balik diri kita, dekat mana kesilapan kita dan sebagainya. Okey, kalau Allah susahkan kita tuan-tuan, apa maknanya? Maknanya Allah sayang dengan kita. Allah sayang dengan kita. Okey, Allah hendak kita kembali balik kepada pada Allah. Kat mana Allah sebut tu? Satu lagi ayat, surah Al-An'am. Surah Al-An'am surah yang ke-6 surah ke-6 ayat yang ke
ayat ke-42 dan 43. Tuan-tuan boleh baca ayat 42, 43 dan 44. Okey? Itu 3 ayat tu. Jadi Allah sebut kat ayat 42 surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 42, 43, 44. Allah kata walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Sungguhnya kami telah hantar kepada umat-umat sebelum kamu para rasul wahai Muhammad, tetapi Allah seksa mereka dengan kesusahan, kemelaratan dan penyakit, bil ba'sa, penyakit dan sebagainya, bil ba'sa wa dharra. Apa tujuan Allah buat macam tu? La'allahum yatadarra'un, agar mereka ini merendah diri balik kepada Allah, taat balik kepada Allah. Jadi kadang-kadang di antara sebab Allah hantar bencana itu pada kita supaya nak manusia itu tunduk balik pada Allah, merasa they need Allah SWT very much. Sebab cara Allah nak bagi manusia ni tunduk pada Allah, tuan-tuan, dengan susahkan dia. Sebab manusia ni, tuan-tuan, kalau dia senang, dia mudah apa? Melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu pada surah Al-Alaq tu, Sungguhnya manusia itu dia mudah melampaui batas apabila dia rasa diri dia serba cukup. Itu sebab kadang-kadang Allah kenakan dia bencana supaya dia tahu mana langit tu tinggi atau rendah. Lebih kurang orang Melayu cakap macam tu. Okey. Jadi Allah kata falaula izja'ahum ba'suna, ayat 43 Falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Allah kata, mengapa wahai manusia, aku datangkan bencana kepada kamu, kamu masih tak nak tunduk? Kadang-kadang macam-macam bencana Allah bagi, tuan-tuan, tapi manusia buat tak tahu je. Apa mana buat tak tahu? Tak nak ngaji Quran, tak nak jaga solat dia, tak nak jaga akhlak dia. Allah kata, kenapa kamu ni manusia? Aku kenakan kamu bencana, kamu tak tahu je. Kamu tidak dapat pelajaran bahawa bencana yang aku kenakan pada kamu adalah atas banyak kesalahan kamu yang aku nak kamu baiki, tapi kamu tak nak baiki juga. Kamu analisa dengan cara yang lain. Nampak tu? Allah kata, kenapa jadi macam tu? Sebab hati kamu itu keras, wahai manusia. Dan bila hati kamu keras, syaitan akan bagi nampak apa yang mereka buat tu betul. Tapi apabila, tuan-tuan, Allah kenakan tiba kita bencana, tuan-tuan, kita tak mau tunduk pada Allah, kita tak nampak kebesaran Allah, kita tak nampak keperluan untuk taat pada Allah, apa Allah akan buat, tuan-tuan? Allah jawab pada ayat ke-84 tu. Allah kata, falamma nasu ma dzukkiru bih. Apabila kamu melupakan segala peringatan-peringatan aku beri pada kamu ini. Okey? Dah hantar bencana pun tak nak taat pada Allah, tak nak ngaji Quran. Okey? Tak nak nak jaga sembahyang dan sebagainya. Okey? Allah akan buat apa? Dekat sini, tuan-tuan, Allah akan kata, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami akan buka semua pintu-pintu kemewahan itu atas mereka. Cara Allah nak sesatkan manusia, tuan-tuan, di antara cara bagi dia mewah. Itu di antara cara dia. Hatta idza farihu bima utu, apabila sehingga mereka gembira dengan apa yang mereka dapat, mereka jadi kaya raya, mereka kata ini usaha mereka dan sebagainya, apa Allah akan buat? Akhadnahum baghtatan, kami akan seksa mereka dengan tiba-tiba. Fa idahum mublisun, ketika itu mereka akan putus asa. Yang ini kita nak kena ambil, tuan-tuan, iktibar pada diri kita, agar kita bila baca Quran ni kita muhasabah diri kita. Itu sebab bila kita baca Quran, tuan-tuan, Allah bercakap dengan kita. Allah nak beritahu kita apa patut kita buat kat dunia ni. Itu sebab kenapa kita kena faham apa yang kita baca. Okey? Itu, tuan-tuan. Jadi saya sambung sikit pada buku ni. Kat mana saya berhenti itu? Saya ada lagi kurang 10 minit. Ada siapa-siapa buat buku ni? Mana yang berhenti? Muka surat apa? X4. X4. Saya berhenti dekat X4 pada bahagian mukadimah tu. Kita dah baca belum? X4 belum dah baca? Belum? Yang last kali surat last. Okey, yang bahagian akhir, tuan-tuan, saya sebut pada bahagian akhir, pada bahagian mukadimah tu, X4 tu, saya sebut bagaimana mendapat manfaat yang terbaik daripada buku. Ada orang yang baca buku ni, tuan-tuan,
dia dapat ilmu. Ada orang yang baca buku ni dia dapat maklumat, maklumat saja. Ada orang yang baca buku ni tuan-tuan, dia faham 100%. Ada orang baca buku ni cakap, habis baca cakap apa? Saya tak faham apa Dr. Syafiq cakap. Memang saya tak boleh bagi tuan-tuan faham kan. Saya cuma boleh sampaikan aja. Yang bagi tuan-tuan faham siapa? Allah. Itu saya dah letak di awal topik. Jadi itu sebab kenapa topik ni saya letak di awal buku ni. Supaya apabila kita baca buku ni sampai habis tuan-tuan, kita dapat manfaat yang terbaik. Apa mana manfaat? Manfaat mana? Kebaikan. Apa bendanya tu? Kalau tuan-tuan baca buku ni, tuan-tuan dapat kebaikan. Apa bendanya? Saya dah beritahu dulu apa mana baik. Al-baik, al-baik pula tuan-tuan. Okey. Baik tu disebut al-birru. Pada ayat 189. Itu saya beritahu pada ayat 189 surah Al-Baqarah, makna baik tu kat situ. Jadi makna manfaat, makna barakah, makna baik, itu semua duduk pada makna yang sama. Sebut sebagai al-birru, yang dipanggil walakinnal birra manittaqa. Baik itu adalah orang yang bertakwa. Maknanya manfaat, maksud manfaat kat sini tuan-tuan, apabila kita baca buku ini, dia akan bawa kita lebih rapat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang boleh bawa tuan-tuan rapat pada Allah SWT apabila baca buku ni adalah ayat-ayat Quran yang saya tulis dalam buku tersebut. Itu sebab kenapa tuan-tuan kena jaga, bila baca buku tu kena perhatikan, baca ayat Quran yang saya baca tu, saya tulis tu, lepas tu baru baca maknanya. Jangan skip ayat Quran. Sebab hidayat tu duduk pada ayat Quran yang saya tulis, bukan pada penulisan saya. Okey? Jadi untuk mendapat manfaat yang terbaik daripada buku ini, cubalah perhati dan ikut adab-adab berikut. Pertama sekali tuan-tuan, apabila kita baca buku ni, kita kena baca auzubillahi minasyaitanirrajim dulu. Okey? Auzubillahi minasyaitanirrajim ni nak baca masa bila? Di awal semua perbuatan kita. Bukan saja di awal. Okey? Kalau kita, contohlah tuan-tuan, kita buat pengurusan. Apa ciri-ciri pengurusan? Ciri-ciri pengurusan apa? Pertama, planning. Okey? Itu ciri pengurusan, planning. So, macam mana nak buat, dia panggil kaedah pengurusan yang terbaik. Okey? Kalau dalam ilmu pengurusan, ciri pengurusan ni dia ada 4 atau 5. Pertama, planning, execution, controlling, and last kali apa? Review. Lepas tu replan balik. Dalam kehidupan kita semua tuan-tuan, sebab kehidupan kita keseluruhan adalah pengurusan. Ciri-ciri pengurusan. So, pengurusan yang terbaik, masa planning tu tuan-tuan, dia kena start dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa tuan-tuan? When we plan, macam mana kita buat planning? Kita buat discussion. Kita say to ourselves. Planning we start from our mindset tuan-tuan. What we say to ourselves. Apa you nak buat dan sebagainya. Dan you punya mindset tu datang daripada dua sumber lah. Sama ada datang daripada Allah atau datang daripada syaitan. Itu sebab tuan-tuan, apa juga you nak mula buat satu benda, you kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan sahaja masa planning, masa execution pun. Once you execute it, maknanya you kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sebab dalam sembahyang pun tuan-tuan, sebelum sembahyang you kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengah-tengah sembahyang pun, kalau you punya pemikiran pergi tempat lain, you kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab a'udzubillahi minasyaitonirrajim tuan-tuan very important. Dia ada asbabun nuzul tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni. Okey? Ketika Rasulullah SAW, tuan-tuan boleh rujuk ni pada ayat yang buka pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Surah yang ke-7 ayat yang ke ayat yang ke-200 tuan-tuan. Surah yang ke-7 ayat yang ke-200. Ayat mengenai auzubillahi minasyaitonirrajim ni, dia punya suruhan dia duduk pada ayat 200 surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat ke. Allah kata wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah. Kalau kamu diganggu oleh syaitan, Allah kata kamu berlindunglah pada Allah. Innahu sami'un alim. Allah ni sangat mendengar dan sangat mengetahui. Jadi syaitan ganggu kita masa bila? Sepanjang masa. Banyak masa. So maknanya auzubillahi minasyaitonirrajim ni patutnya kena baca sepanjang masa tuan-tuan. Sebab tiap-tiap kali tuan-tuan nak buat satu benda, syaitan akan apa?
attack tuan-tuan. Dan ayat ni dia ada asbabun nuzul dia. Tuan-tuan boleh rujuk pada asbabun nuzul ayat ni, sejarah turun ayat ni. Pernah satu ketika Rasulullah menghadapi berbagai-bagai cabaran kehidupan tuan-tuan. Ya Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku nak menahan emosi aku ya Allah. Kadang-kadang sebab Rasulullah SAW dia manusia biasa juga tuan-tuan. Dia boleh marah, dia boleh rasa dendam, boleh. Dia ada benda tu sebab dia manusia biasa. Tengok bagaimana Rasulullah kadang-kadang apa tu dipanggil apa? Kalau kita tengok peristiwa banyak peristiwa yang kadang-kadang Rasulullah pernah tak ada seorang datang jumpa Rasulullah, orang buta itu pada surah Abasa wa Tawalla. Okey, Rasulullah sibuk nak nak layan orang kafir Quraisy tu, dia seolah-olah tidak ambil perhatian kepada orang buta yang berjumpa dia nak tanya. Jadi benda-benda macam ni lah. Jadi satu hari Rasulullah SAW dia mengadu kepada Allah, dia kata, ya Rasulullah, ya Allah, bagaimana aku nak menahan emosi aku? Bila Rasulullah tanya soalan itu, turun ayat ni. Cara kita nak nahan emosi kita tuan-tuan, kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, itu dia. Jadi bila kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim, kesannya tuan-tuan kita jadi tenang. Jadi dalam bila kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim tuan-tuan, okey, maknanya Allah akan lindung kita daripada gangguan syaitan melalui skrip tadi. Okey, sebab syaitan attack kita melalui skrip tuan-tuan, words. Dan Allah bagi hidayat kepada kita juga melalui perkataan juga. Jadi bila kita baca buku ni, cakap, ya Allah, aku berlindung kepada kamu ya Allah, supaya aku dapat manfaat yang terbaik daripada buku ni. Supaya aku dapat pemahaman yang terbaik, dan dengan pemahaman itu aku dapat mengamalkan dia dengan ikhlas. Okey. Okey tuan-tuan, jadi itu yang pertama. Jadi kita berlindung kepada Allah agar syaitan tidak membisikkan kepada kita perkara-perkara yang negatif ketika kita membaca buku ni. Tu. Yang kedua tuan-tuan, yang kita nak kena jaga adab dalam kita baca buku ni adalah membaca basmalah. Basmalah ni dia adalah kita punya visi kita. Sebab apa disebut dalam hadis Rasulullah SAW, setiap perbuatan yang tidak dimula dengan bismillah akan terputus barakah dia. Nampak? Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kenapa ada masa kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim tu, syaitan tu tak lari tuan. Pasal agak kenyaknya pasal kena baca auzubillah tapi tak lari juga syaitan tu. Pasal sebab kita tak baca tu dengan hati tuan-tuan, kita baca dengan mulut saja. Ini disebut dalam hadis Rasulullah SAW juga. Dia kata apa? Dia kata banyak daripada orang yang baca Quran di akhir zaman tuan-tuan, dia baca tu ayat itu tidak lepas pun daripada halqum dia, makna tak pergi kepada hati dia. Itu sebab lain kali kalau tuan-tuan nak baca auzubillahi minasyaitanirrajim, apa dia? Ya Allah, saya benar-benar berlindung kepada kamu ya Allah daripada syaitan. Siapa orang yang akan jawab? Siapakah orang yang Allah akan jawab permohonan itu? Bila kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim ni merupakan doa pada Allah, betul tak? Kita doa pada Allah supaya Allah lindung kita, betul? Siapa orang yang Allah akan lindung? Siapa? Bukan orang yang baca auzubillah semata-mata tuan-tuan. Orang yang baca auzubillah itu benar-benar daripada hati mereka. Dia kata, ya Allah, saya ya Allah benar-benar tunduk kepada kamu. Ya Allah, saya benar-benar berazam untuk taat pada kamu. Tolonglah saya ya Allah, lindung saya daripada syaitan. Maknanya tuan-tuan, orang yang Allah akan lindung tuan-tuan, cuma orang yang baca auzubillahi minasyaitanirrajim tuan-tuan dengan benar-benar kefahaman bahawa mereka bersungguh-sungguh nak taat pada Allah. Bukan setakat baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Itu sebab doa tuan-tuan. Doa ni kita memohon tuan-tuan, betul? Kita memohon kepada Allah. Adakah kita mohon pada Allah dalam keadaan kita engkar pada Allah?